Okey, macam mana tugasan? Okey semua? Saya pun belum sempat semak lagi dalam e-learning tu, tugasan, tugasan-tugasan tu. So, hopefully semuanya okey, Setakat ni kalau saya tengok dalam WhatsApp group apa semua tu tak ada isu-isu yang, tak ada permasalahan yang, besar-besarlah, Cuma kebanyakannya lebih kepada inilah, masa tak cukup, sibuk, busy, macam-macam lah, buat itu, buat ini. So jadi tolong, kemaskan, tugasan tu, supaya, semuanya submit dalam tempoh yang ditetapkanlah, ya. Okey, last kita discuss pasal apa? Saya cuba recall sikit. Last kita discuss pasal apa? Data kualitatif kan? Kalau tak silap lah. Betul? Ada yang ingat tak? Persampling. Persampling. Dah habis kan? Dah masuk apa tu? Dah reka bentuk. Ada 3 perkara. Apa dia? Cuba recall sikit. Saya pun dah tak berapa ingat ni. Saya plan hari ni kita nak discuss sedikit berkenaan dengan data kualitatif. Okey, jadi macam ni. Kalau kita semak dalam kita punya perbincangan yang lepas tu, hari ini saya cuba nak bagi sedikit tugasan macam mana kita menganalisis data kualitatif, and then macam mana kita kumpulkan data kualitatif. Jadi untuk itu saya saya sharekan dulu saya punya screen ni, and then hang on. Okey, kalau diperhatikan dekat sini, ini contoh data kualitatif lah, yang kita kata kita cuba buat. Jadi saya bagikan satu contoh data kualitatif. Apa yang perlu dibuat sebagai latihan ni? Satu sesi temu bual. Ataupun sekarang ni kalau you perhatikan kat sinilah kejap. 10 apa ni? 1024. Ni kan kita punya group kan? Alright. Ni kita punya group. So jadi apa yang saya nak cadang, okey, ini aktiviti ni antara kumpulan kelas ini saja, right? Pilih seorang rakan untuk ditemu bual. Okey, ditemu bual. Pilih seorang rakan untuk ditemu bual berkenaan dengan, ni sebagai latihan lah, sebagai latihan berkenaan dengan pengalaman belajar secara online. Sekarang ni kan sibuk belajar online semua kan. Jadi kalau kita perhatikan kat situ, pengalaman belajar online tu, jadi apa yang boleh dibuat,
pilih, bila you pilih, dalam kelas ni ada berapa orang? 12 lah. So, jadi kena pastikan setiap orang berpeluang untuk menemubual rakan dia. Yang penting jangan cross. Pelajar A interview pelajar B, pelajar B interview pelajar A. Dia buat apa ni, timbal balik gitu. Jangan buat macam tu. So, you susun betul-betul. Cuma pastikan supaya setiap orang berpeluang untuk menemubual salah seorang daripada pelajar dalam kelas kita ni lah. Jadi katakan macam ni, pelajar A interview pelajar B, right? And then pelajar C interview pelajar A. So dia punya cross macam tu lah. And then pelajar D pusing-pusing supaya jangan orang yang sama. Okay? Jangan orang yang sama. So at least berpeluang untuk menemubual salah seorang pelajar. Okay? Apa yang perlu ditemubual, kita nak menemubual rakan kita itu berkenaan dengan pengalaman belajar secara online. Sekarang ni belajar secara online. So, you tanyalah, elakkan, bila temubual tu, elakkan menemubual ataupun soalan-soalan yang bersifat jawapan pendek seperti ya atau tidak. So elakkanlah. Jadi bila you temubual, so cuba elakkan yang itu supaya nanti dapat kita meneroka dia punya pengalaman, meneroka dia punya pengalaman berkenaan dengan belajar secara online. So elakkan menemubual soalan pendek seperti inilah jawapan ya tidak. Bila kita tanya ya tak jawapannya. Jadi contoh yang paling mudah ialah katakanlah macam gini. Bolehkah saudara berkongsi pengalaman berkenaan dengan belajar secara online. Okey, ini contoh soalan. Contoh soalan yang kita boleh berikan. Jadi dia berkongsi pengalaman. Right? Yang penting, yang penting soalan-soalan tersebut memberi ruang kepada rakan kita untuk berkongsi pengalaman. Okay, so itu contohlah berkongsi pengalaman. Jadi katakanlah dia kata contohnya dia kata pengalaman dia belajar secara online. Katalah dia kata setakat ini saya merasa sesuatu kelainan apabila belajar secara online. Okay. So jadi bila you tulis macam gini, satu kelainan macam gini Jadi dia kata satu kelainan. Mungkin dia akan meneruskan penerangan ataupun penjelasan berkenaan dengan pengalaman dia itu. Kalau katakanlah dia sebut setakat tu saja, mungkin kita tanya lebih lanjut. Kita tanya dia lebih lanjut. Bagaimana ataupun boleh tak saudara jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan kelainan. So kita tanyalah. So kita tanya biar dia explore jawapan tu dan memberi ruang kepada rakan kita itu untuk memberikan penjelasan. Tapi dalam sesi sekarang ni, you nak interview menggunakan telefon, maksudnya boleh, tetapi nak dirakam perbualan tu kita memerlukan kita memerlukan alat supaya
apa yang kita temu bual itu boleh kita rakamkan. Jadi saya mencadangkan gunakan aplikasi WhatsApp sahaja dalam melaksanakan perbualan tersebut. Okey, so gunakan aplikasi WhatsApp saja, okey, untuk melaksanakan perbualan ini ya. Jadi bila dia sini contohnya you tanyalah ya. Macam tadi soalan yang saya sebut ni, bolehkah saudara berkongsi pengalaman? So rakan akan menjawab melalui WhatsApp. So itu memudahkan kita lah. Itu yang perlu dibuat. Itu peringkat yang pertama, iaitu proses berbual, berbincang berkenaan dengan satu-satu pengalaman. Okey. Jadi ambil satu orang saja sudah memadai, tak perlu ramai-ramai sebagai latihan untuk mendapatkan macam mana proses tersebut perlu dilaksanakan. Jadi sekarang ni kalau you balik kepada apa yang saya sebut di sini, laksanakan temu bual, tanya pengalaman berkenaan suatu perkara. Jadi tak kisahlah, sesi temu bual boleh dilaksanakan melalui WhatsApp. Saya cadangkan guna WhatsApp, macam tadilah, guna WhatsApp. Tulis semula perbualan tersebut, iaitu buat transkrip perbualan, transkrip perbualan. Jadi apa yang dituliskan dalam WhatsApp tu, jadi you dah tak payah nak rekodkan, you dah tak payah nak rakam. Tetapi daripada WhatsApp tu, you ambil, you copy and then you masukkan di sinilah. Jadi saya cadangkan, ni jadual yang saya cadangkan. Contohnya macam ni, responden satu. Ni sebenarnya contoh respondennya banyak, tapi saya gunakan macam ini. Kita interview satu melalui WhatsApp, tuliskan sini responden satu, and then susunkan balik apa yang dia sebut itu secara berurutan, perbualan daripada peringkat yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Susun secara berurutan. Saya punya cadangan penulisan dalam bentuk transkrip ini, dalam transkrip ini dibuat dalam bentuk yang memudahkan kita untuk melihat. Jadi susun ayat demi ayat. Satu ayat satu, satu ayat lagi satu. Jadi jangan campurkan ayatnya. Walaupun dia menerangkan satu perkara dalam konteks yang sama, mungkin untuk memudahkan kita, kita asingkan mengikut ayat. Satu ayat satu, satu ayat satu, satu ayat satu. Macam ni lah susunan dia. Jadi jangan campurkan dengan sini, campur sini. Jadi nanti agak memudahkan kita untuk melihat ataupun semasa membuat analisis. Okey, sampai situ ada yang nak tanya? Okey, clear Jadi selepas kita buat transkrip ni, barulah kita fikirkan macam mana kita nak analisis. Jadi dalam kajian kualitatif ni, data kualitatif biasanya orang menggunakan pendekatan analisis kandungan. Ini yang dipanggil analisis kandungan ni lah. Okey, analisis kandungan. So, itu pendekatan analisis data kualitatif. Daripada komen ni, kenapa dikata analisis kandungan? Kita menganalisis transkrip ini, ingin memahami dan mencari apakah makna ataupun isi kandungan kepada komen yang diberikan oleh kita punya responden. So itu yang dipanggil analisis kandungan. Kita cuba nak faham apakah kandungan komen yang diberikan oleh kita punya responden. Itulah dia untuk bahasa mudahnya analisis kandungan. Biasanya bila kita nak menganalisis kandungan, ada beberapa perkara yang kita semak, iaitu tema, isu, permasalahan dan apa saja yang kita boleh kaitkan, yang kita nak tahu berkenaan dengan sesuatu permasalahan. Kajian, katalah tema, isu, permasalahan. Jadi di sini saya bagikan contoh. Jadi table yang pertama ialah transkrip dia. Okay, table yang kedua transkrip dia. Kemudian bila kita dah tuliskan transkrip, kita semak apa yang kita boleh faham daripada perbualan tersebut. Ini contoh saja ya.
Kalau nanti yang you buat tu, mungkin itu adalah berkenaan dengan pengalaman belajar secara online. Pengalaman belajar secara online. Kat sini dia akan jadi macam tu lah. Pengalaman komen berkenaan dengan pengalaman belajar secara online. Alright. Jadi daripada sini nanti, you kenal pasti apa komen yang diberikan. Jadi kat sini dia sebenarnya macam-macam memudahkan kita. Kita boleh gunakan warna huruf ataupun kita boleh gunakan contohnya kita nak gunakan color ini. Color macam ini pun boleh, color macam ini pun boleh. Ini pun boleh, ini pun boleh untuk membezakan antara satu tema ataupun isu dengan isu yang lain, right? Itu boleh kita gunakan. Ini secara manual lah. Kita gunakan alatnya secara manual iaitu menggunakan word processor. Word processor. Okay, so jadi bila kita dah baca semua komen ni, kita kenal pasti beberapa isu ataupun permasalahan ataupun tema yang kita dapat kenal pasti daripada komen yang diberikan. Kalau kat sini contohnya macam pendekatan pengajaran, kemahiran mengajar, pengajar mengajar, cabaran pelajar, cabaran menggunakan bahasa asing. So itu antara isu yang dikemukakan oleh responden ini dan yang berjaya kita kenal pasti apa isu-isu penting ataupun isu-isu utama yang dikenal pasti berkenaan dengan pengalaman belajar di UK. Kalau dalam kes latihan yang saya nak you buat, pengalaman belajar secara online. Okay, so you kenal pasti dia punya tema ataupun isu. Okay. Ini peringkat pertama, ini peringkat kedua. Dah kenal pasti. So, kod-kod warna tu you nanti tinggal sebutkan lah supaya you tahu merah ni apa makna untuk tema yang mana satu, biru tema yang mana satu, hijau tema yang mana satu dan seterusnya. Okay. Selepas itu, kita buatkan lagi satu table. Mengikut tema yang telah kita kenal pasti. Okay. Katalah pendekatan pengajaran. Kita satulah kolom yang pertama. Okay. Baris yang pertama, pendekatan pengajaran. Kemudian kemahiran pengajar mengajar. Yang kedua, baris yang ketiga dan seterusnya. Okay. Kita masukkan dalam petak dia masing-masing. Jadi, bila kita tahu tadi, kita dah tahu yang pendekatan pengajaran ini warna merah. So, kita ambil lah. Dari sini, kita masukkan kat sini. Alright, copy masukkan sini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah yang berkaitan dengan pendekatan pengajaran. Jadi kalau katakanlah tadi pembelajaran secara online tu, you masukkanlah 1, 2, 3 dan 4 seterusnya. Beza dengan yang sini dia punya penulisannya secara tersusun mengikut sequence perbualan, okay? Daripada minit yang pertama sampailah terakhir perbualan WhatsApp itu diberhentikan. Dia ikut sequence. Ini transkrip. Tapi kalau yang pembahagian mengikut tema ini, dia tidak ikut sequence transkrip tu, tetapi dia ikut berkaitan dengan tema yang dikenal pasti. Kadang-kadang tema ni ada dekat ayat yang pertama, ada kemudian tema yang seterusnya dalam ayat yang keempat, ayat yang ketujuh dan seterusnya. So jadi tinggal masukkan 1, 2, 3 semua komen yang berkaitan dengan pendekatan pengajaran masukkan dalam satu tempat. Kemudian kemahiran mengajar pun sama, masukkan dalam satu tempat. The same thing kalau pengalaman belajar secara online tadilah. Apa tema yang kita dah kenal pasti, mana-mana komen yang berkaitan dengan tema A contohnya, masukkan dalam sini. Tema B, masukkan dalam sini. Tema C, masuk sini. Tema D, masuk sini. So, dia dah tak ada sequence dari segi masa perbualan, tapi dia berdasarkan kepada tema yang telah dikenal pasti. So, 1, 2, 3. Ini 3 proses yang biasa dibuat. Dan satu lagi, cara menuliskan. Cara menuliskan. Okay. Tadi kita dah buat yang ini. Sekarang kita masuk kepada yang keempat, iaitu kajian cara menuliskan data kualitatif. Ini contoh.
Okey, contoh yang diberikan berkaitan dengan komen perbualan berkenaan dengan pengalaman belajar di UK. Okey. Nanti tinggal bincangkan mengikut tema ataupun topik belajar secara online lah, secara online. Sesuaikan saja. Tak apa. Buat latihan, dia tidak ada istilah betul salah. Nanti kalau kurang kita betulkan, and then kalau ada yang tak sesuai kita sesuaikan macam mana. Alright? Saya nak you lalui proses ni, cuba dapat rasakan sendiri dia punya pengalaman melaksanakan 4 tahap analisis data kualitatif. Okey? Ini contoh dia macam mana dibincangkan. Kajian menunjukkan bahawa pendekatan pengajaran yang digunakan di Durham, UK tidak jauh berbeza dengan pendekatan pengajaran yang diamalkan di Malaysia. Nampak dia cara bercerita tu kan dapatan. Dia dah macam bukan berbual macam yang atas tadi. Komen daripada seorang responden mengatakan bahawa perbezaan pendekatan pengajaran antara UK dan Malaysia tidak jauh berbeza. Ambillah komen dia. Ambil komen dia, masukkan sini sebagai bukti. Sebagai bukti. Kalau ada satu komen, satulah. Kalau ada 3 komen, dia berkaitan dengan persamaan pendekatan pengajaran antara UK dan Malaysia. So, 3-3 masukkan kat sini. Kalau nak masukkan ketiga-tiganya. Kalau tak nak, masukkan contoh satu pun memadai. Kecuali kalau ada 5 orang responden mengatakan perkara yang sama, then bagikan contoh sini. Okay. Responden 1 dia kata ini, responden 2 dia kata ini, responden 3 dia kata ini dan seterusnya lah. Okay. Lepas itu dah habis yang 4 berkenaan dengan perbezaan pendekatan pengajaran. Disambung perbincangan tu dengan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, bla 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 bla. Samalah tadi. Prosesnya lebih kurang sama macam ni. Ambil contoh nanti dah terangkan, masukkan sini. Ambil contoh, masukkan sini. Ambil contoh macam mana. Okay, nampak tak? Cara dibincangkan di situ. So, jadi akan ada 4 selepas ditemu bual melalui WhatsApp tu. 1, hasilkan yang ini. 2, cari dia punya tema atau isu atau permasalahan. Kemudian yang ketiga, susun mengikut tema ataupun isu. Dan masukkan komen itu dalam senarai seperti ini. Okay, dah susun ini. Masuk peringkat yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan macam mana data yang dah dikumpulkan mengikut tema ini dibincangkan ataupun dinyatakan dalam penulisan. So ada 4 lah proses yang dibuat. Okay. So itu yang saya nak you buat. Cuba ambil masa sedikit. Hari ini kita ada sebenarnya kita punya masa sampai pukul 7. Jadi saya cadangkan selepas ni cuba kenal pasti, discuss dalam kumpulan, dalam grup awak tu. Tetapkan siapa interview siapa, pusing sana pusing sini. Dan cuma dipastikan setiap orang mempunyai satu data temu bual. Satu data temu bual. Okay? Boleh tak buat macam tu untuk aktiviti hari ini? Boleh, Prof. Okay, good ya. Tak ada yang tak jelas tak? Ada yang tak jelas? Jelas kan? Semua okey ya. So jadi nanti saya share dalam e-learning ni supaya boleh dijadikan contoh ya. Untuk hari ini cuba setkan macam tu, siapa nak interview siapa. Cuma pastikan setiap orang mesti interview seorang pelajar rakan dalam kelas kita. Gunakan WhatsApp and then you start perbualan macam saya sebut tadilah. Start perbualan tadi Bolehkah saudara berkongsi pengalaman berkenaan belajar secara online? Then ceritalah sini, kawan itu pun reply, tulislah apa benda. Okay, seberapa banyak yang you rasa you nak tulis. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini sebagai latihan. Dan sambil tu nanti tengok-tengok juga tugasan-tugasan yang lain. Tugasan-tugasan yang lain supaya dihantar mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Dan kalau ada masalah jangan lupa semak and then share dalam kumpulan supaya kita boleh discuss benda tu.
Okey. Saya rasa setakat tu dulu untuk perbincangan kita pada hari ini. And kejap ya. Sekejap. Section 1. Okay. So, cuba check in dulu. Okay. 4 orang lagi. Seorang lagi. Siapa yang tak ada ni? Kita ada laki-laki seorang kan? Tak ada lelaki, doktor. Semua perempuan. Iya. Perasaan saya macam ada laki-laki seorang. Okey, tak apa. Seorang lagi ni siapa yang belum ni? Siapa yang tak boleh masuk? Saya kejap. Boleh? Tak boleh? Prof, nanti saya ni saya tangkap gambar dah dulu. Sebab saya selalu ada problem dengan saya punya MyUTM tu. Dah snap dah? Dah. Okay. Alright, saya tinggalkan you dengan tugasan tu. Cuba buat. And then untuk kelas yang berikutnya, saya cuba nak tengok macam yang saya tunjukkan contoh apa nama tu, proses analisis data kualitatif tu. Ada step 1, step 2, step 3 dan step 4. Cuba buatkan secara ringkas macam mana, dan nanti untuk kelas yang akan datang, kita cuba share yang itu dulu. Okay? Kita share yang itu dulu and then kita discuss. Alright, supaya kita nampaklah apa kesilapan, kekurangan ataupun apalah. So, okay. Ada lagi yang nak tanya tak? Doktor, saya dah tanya. Okey, kalau saya pilih seorang tu, saya tanya soalan. Saya dapat data daripada kawan saya tu kan. Saya ambil data tu. So nanti dia tanya soalan tu, saya bagi information, dia dapat data daripada saya. Bukan orang yang sama Citra, maksudnya kalau you tanya, katalah you tanya Diana contohnya, you tanya Diana, jangan Diana tanya you balik. You kena cari, Diana kena cari orang lain. Macam itulah. Jadi dia kena pusing sana pusing sini. Jangan timbal balik jangan timbal balik. Nanti soalannya sama je, jawapannya pun sama je. Pasal you dapat orang yang sama. Macam itulah. Oh, saya pilih seorang, nanti orang lain pilih saya. Dia pusing-pusing macam gitu. Oh, okey. Faham, Okey, faham. Walaupun soalan jawapannya nanti lebih kurang sama, tetapi kita punya andaian komen pengalaman itu merupakan komen yang berbeza-beza. Right? Berbeza-beza. Kalau contohnya pengalaman belajar secara online ni, mungkin kalau you kata saya selesa belajar secara online. So you ceritakan kenapa you maksudkan selesa tu.
You explain bla 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 dan sebagainya. Nanti orang lain pun mungkin dia kata selesa. Selesa juga belajar secara online, tetapi mungkin dia punya selesa tu lain. Dia selesa kerana ini, kerana itu, kerana ini. Macam itulah. Okay? So, teruskan dengan aktiviti itu. Selepas ni you discuss amongst you. Siapa nak interview siapa. Gunakan WhatsApp saja. And pastikan setiap orang berpeluang untuk melaksanakan interview. Kalau boleh jangan sampai cross macam tadilah. You interview dia, dia interview you balik. Kalau boleh elakkan yang itu. Okay? So, kalau tak ada, so terima kasih banyak. Teruskan dengan aktiviti tersebut. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih.